Kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, memimpin pelajaran Kidung, Silat Kidung Bilangan 108. 108. Silat Kidung Bilangan 196. 196. Bait pertama.
Silalat lagi kirim bilangan 277. 277. Pertama, sembilan. 429. Bait yang pertama,
Kidung sampai sini saja. Haleluya. Pimpin Perdana Kidung. Kita bersiap sedia, sila berdoa dalam hati. 我们预备心同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian kita. 奉主耶稣基督的圣名开始今天我们的聚会。 Mari kita puji Tuhan, Kidung Bilangan 170. 首先，我们一起起立颂赞真神，赞美诗170首。 Pergi buat Yesus, jadi laskar salib. Junjung tinggi pandainya dengan hati teguh. Dia pimpin laskarnya, berperang selalu menang. Seteru dikalahkan Kristus Maharaja. Pergi buat Yesus, nyanyikan pujian. Maju ke medan perang, berani berjuang. Walaupun musuh banyak, laskarnya lebih kuat. Lalui bahaya dan susah, maju takkan gentar. Pergi buat Yesus, sandar kuasa Tuhan. Sandar diri sendiri, pasti takkan menang. Pakai seragam Injil, berjaga berdoa. Walau jumpa sengsara, maju takkan cemas. Pergi buat Yesus, perang takkan lama. Hari ini berperang, nanti nyanyi menang. Barang siapa yang menang, terima mahkota terang. Raja mulia berpala, bertata dengannya. Silakan duduk. 请坐。 Kita bersyukur kepada kasih karunia Tuhan Yesus, 我们非常感谢主耶稣基督赐给我们的恩典， karena rahmat dan berkatnya kita berada dalam keadaan yang sehat dan damai sejahtera. 因借着他赐给我们的恩惠，我们能够处在平安之中。 Walaupun keadaan di luar kita masih lagi ada bahaya-bahaya dan penyakit yang menular, tetapi kita masih dipimpin, dijagai oleh Tuhan. 即使在外面还是很多的危险，还有这个病毒的肆虐，可是我们还是能够处境在这个平安当中。 Dan lebih lagi kita dapat meneruskan mengikuti kebaktian melalui online. 使我们能够继续的守在这个线上聚会。 Seperti biasa, apa yang kita lakukan, kita tidak lupa untuk serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kita. 首先，我们一如往常也不忘就是要把聚会呢交托于主的手中。 Sehingga firman yang kita kongsikan dapat kita sama-sama belajar dan dapat kita sama-sama berkat yang daripadanya.
好让我们领受的道理的都能够一同来去学习，同时造就我们各位的灵性。 Mari kita sama-sama sehati sujud berdoa. 同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Salam damai sejahtera dan selamat beribadah kepada semua
saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 哈利路亚！首先要向主所爱的各位弟兄姊妹们问安。 Sangat bersyukur kepada Tuhan kita dapat bersama-sama di udara untuk beribadah kepadanya. 非常的感谢主，我们能够在空中来去相会， Kita dapat berkongsi firman secara online ini. 能够在线上来去分享真理。 Dan pada kali ini saya ingin menyampaikan kesaksian satu tajuk Yosafat makin lama makin kuat. 今天呢，要在线上和各位分享的道理题目是约沙法日渐强大。 Mari kita langsung melihat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat 12. 首先，我们一同打开圣经历代志下的17章12节。 2 Tawarik pasal 17 ayat 12. 历代志下17章12节。 Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. 历代志下17章的12节，约沙法日渐强大，在犹大建造营寨和自货城。 Kali ini kita mengambil seorang tokoh atau lebih tepat seorang raja menjadi pengajaran kita. 今天我们将选这个人物，就是约沙法作为我们的讨论人物，也是一位王。 Ini karena kisah tentang raja-raja bukanlah sebuah kisah lama semata-mata. 因为呢，做王的故事呢，并不只是说故事而已， Melainkan ia boleh menampilkan, memperlihatkan penampilan kita sebenarnya. 其实呢，同样的也能够显现出我们个人的这个身份。 Ketika Raja Asa terkena penyakit kaki di tahun-tahun akhir pemerintahannya, 当亚萨王得到他的在晚年他得了重病之后呢， Yosafat anaknya naik takhta pada umur 35 tahun 他的儿子约沙法呢就是续位了， dan ia memerintah selama 25 tahun. 而统治了有25年之久。 Di dalam pembacaan ayat Alkitab tadi 透过刚才我们所读过的经文， terlihat bahwa Yosafat adalah raja yang menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah. 能够看得出，就是约沙法呢，他的生活呢，就是专注在于神的为中心。 Dikatakan di ayat ini Yosafat semakin lama semakin kuat dan menjadi luar biasa kuatnya. 12节提到说，约沙法日渐强大。 Di dalam ayat 5 juga menyatakan dia menjadi kaya dan sangat terhormat. 在第6节也有提到说，他非常的富有，而受到别人的这个尊敬。 Yosafat dia menerima berkat yang luar biasa ini karena Tuhan menyertainya. 约沙法得到了这个非一般的这个祝福，因为有神的同在。 Maka ini menjadi pengajaran kita 因此呢，成了我们今天的这个教训， bahwa penyebab manusia menjadi diberkati atau berbahagia bukanlah karena hal-hal atau faktor-faktor yang lain. 一个人得到的这个祝福呢，并不是得到别的这个因素， Melainkan Allah haruslah menyertai dia. 而是必定要有神与他同在。 Allah yang mengokohkan setiap aspek di dalam kehidupannya. 是神巩固他生活里面的每一处。 Bagaimana Yosafat ini dapat semakin lama semakin kuat? 这约沙法是如何日渐强大的呢？ Ini sesuatu yang bukan biasa. 这是非寻常的事。 Ada poinnya ataupun ada baiknya kita melihat bagaimana dia boleh menjadi semakin kuat. 因此呢，我们应当来去探讨他是如何能够变得如此强大的。 Karena ada banyak orang yang biasanya terjadi ialah
semakin lama semakin lemah. 因为呢，按照这个人的这个寻常的事情发生了，一个人呢，日渐呢就是软弱了， Berbeza sekali dengan Yosafat ini. 和这个约沙法是不一样的。 Jadi bagaimana Yosafat menjadi semakin lama semakin kuat? 那么约沙法是如何日渐强大的？ Yang pertama, 第一， Yosafat telah mengambil langkah strategik untuk memperkuat pertahanan negara. 第一点就是约沙法响应了巩固国防的战略举措， Semakin lama negerinya semakin diperkuatkan. 他的国度呢日渐呢强大， Dia membangun kubu-kubu atau benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. 他就是建造了很多的这个营，就是为了要加强他的国防。 Di dalam 2 Tawarik pasal 17在历代志下的17章 ayat 13 sampai ayat 17 13节一直到17节， kita mendapati Yosafat memiliki 1160.000 tentara. 就是他呢有很多的这个军队， Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. 全部都是勇士。 Sewaktu Daud mengadakan banci penduduk, 当他就是计算人口的时候， tercatat ada 500.000 orang pasukan tentara. 说到有这个千夫长有这个30万， Raja Abia mempunyai 400.000 pasukan tentara. 就是亚比亚呢有很多的这个兵士， Dan Raja Asa 580.000 pasukan tentara. 然后就是他的这个千夫长呢有这个千夫长的这个大能的勇士有28万人。 Jadi artinya jumlah pasukan tentara Yosafat itu 2 kali lipat dibandingkan jumlah pasukan ayahnya Raja Asa. 因此呢，他所拥有的这个兵士的人数呢，比他父亲还要来得多，双倍。 Dan para pahlawannya juga dilengkapi atau diperlengkapi dengan iman. 同时呢，也装备有的是这个信心， Nah, ini dapat digambarkan dari nama-nama mereka. 就是透过他们的名字能够显现出来。 Adna bermakna kesenangan. 亚拿就是喜乐的意思， Yohanan Tuhan penuh kasih karunia. 约翰拿的意思就是神充满恩惠， Amasya Jehovah adalah kekuatan. 亚玛斯雅的意思就是说耶和华是力量， Eliada Allah mengetahui. 以利亚大的意思就是神知道， Yozabat Tuhan telah memberikan. 约撒巴的意思就是神神已经赐给。 Mereka semua ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. 他们都是侍奉神的人， Khususnya tentang Amazia ini. 尤其是关于这个亚玛斯雅这个人， Di sini dicatatkan di ayat 16. 16节有记载到， Yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. 他为耶和华牺牲了自己。 Jadi mereka ini adalah pahlawan ataupun prajurit yang bersandar kepada Allah. 意思就是说呢，他们都是依靠神的战士和勇士。 Yosafat mentadbir dengan baik. 约沙法呢，他统治了很好， Yosafat adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda 就是约沙法呢是犹大国的第4位王， dan merupakan keturunan kelima dari Raja Daud. 是大卫王的第5代人， Dia telah memperkuat wilayah Yehuda dari serangan musuh. 就是他巩固了犹大国，不至于受到敌人的侵略。 Dia mempunyai pasukan atau angkatan perang yang besar jumlahnya. 他拥有很大的这个军队， Dia menempatkan semua tentaranya di kota berkubu. 就是把他们安置在这个有这个淳朴的地方， Dan di kota-kota Efraim yang direbut oleh ayahnya. 就是安置他们在以法莲这个地方。 Dia juga telah membina kota-kota perbekalan. 他也建造了很多的这个打仗用的这个营幕， Sehingga
stok makanan ya di negaranya itu terjamin. 使到他的国家的这个粮食呢供应呢足够。 Ringkasnya, kerajaannya stabil dan kuat 简单来说呢，他的国家呢非常的稳定， karena dia telah melakukan langkah strategik memperkuatkan negaranya. 这是因为呢他已经就是巩固了国防的战略举措。 Yang kedua, 第二点， karena dia telah memulihkan komitmen kepada Allah. 第二点的因素就是说呢，约沙法呢恢复了对神的责任。 Sebenarnya Yosafat telah melakukan suatu kesalahan besar. 按道理来说呢，约沙法呢其实犯了很大的错误。 Apabila dia menikahkan Yoram anaknya dengan Atalia. 就是当他把约兰呢，就是和这个亚达利亚呢，就是把他们成为夫妻了之后， Atalia itu anak perempuan Raja Ahab yang jahat. 就是亚哈这个坏的王的女儿。 Perkawinan ini ya membuatkan terjadi krisis dalam kedudukan Raja Yosafat itu. 因此呢，这个婚姻呢，导致呢有这个约沙法王位的这个纠纷。 Ketika dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yehu, 当他得到了神的先知的这个劝告，就是耶户， Yosafat bertobat dan dia melaksanakan reformasi. 约沙法就悔改了，他做了极大的改变， Reformasi keagamaan, 就是宗教的改革， di mana dia telah ya melakukan pencegahan daripada penyembahan berhala. 就是他做了这个避免拜偶像的行动。 Yosafat juga membersihkan seluruh aspek kehidupan rakyatnya dengan firman Tuhan. 约沙法呢，运用了神的道理来去洁净众人的信心。 Maka ketika ia melaksanakan revolusi agama atau reformasi agama yang berkenan kepada Allah ini, maka negaranya semakin diperkuat. 就是当他做了这个宗教改革，得到了神的喜悦之后呢，他的国家呢得到了神的祝福。 Jika Anda atau kita ada kesalahan, 如果您还是我们有错误的话， bertobatlah dengan sungguh-sungguh. 应当认真悔改。 Tuhan akan memegang saudara dengan kuat. 神必定就是眷顾您。 Sebagai umat Allah, 这位神的信徒， Raja Yosafat pasti tahu bahwa pembangunan kekuatan sosio-ekonomi politik tidak cukup. 约沙法肯定知道，单是巩固国家的这个社会经济和这个政治方面是不足够的。 Dia belajar dari sejarah raja-raja sebelum dia. 就是他从这个先王之前的历史事件来去学习。 Dia dapat belajar bahwa kesejahteraan, keamanan, kedaulatan negara itu hanya tercipta ketika hubungan umat dengan Tuhan itu adalah selari. 他就是知道国家的太平呢，只有会出现在于这个百姓和神有共同美好的关系。 Dan dia juga telah belajar bahwa kalau melakukan reformasi itu memerlukan ketegasan dan dasar yang kuat, barulah berhasil. 还晓得就是要做这个改革行动，必须要有好的基础。 Atas fakta-fakta inilah maka Yosafat mengambil langkah yang kedua yang sangat penting. 因此呢，就是透过这个事实呢，能够帮助了这个约沙法做改革。 Langkah kedua itu ialah memulihkan komitmen ibadah kepada Allah. 第二点就是约沙法呢，就是恢复了对神的这个责任。 Pembaharuan atau reformasi agama yang dibuat oleh Yosafat itu berbeza dengan pendahulu atau raja-raja sebelumnya. 约沙法王所做的宗教改革和之前纣王所做的不一样。 Sebab dia tidak hanya membuang patung-patung berhala itu.
因为呢，他不仅仅只是废去了众多的偶像而已， tetapi juga tempat-tempat pengorbanan berhala itu. 包括的就是废除了这些献给这个偶像的这个祭台， Dan segala aspek berkaitan dengan kegiatan berhala itu. 包括所有关系到这个偶像拜偶像的行为的这个地方。 Kemudian dia membangunkan suatu dasar yang lebih bersifat dalaman ya kepada umat Tuhan. 同时另一方面呢，他也建造了更好的这个信心方面的基础给这些百姓， Di mana dia telah mengerahkan tenaga-tenaga pengajar untuk mengajar firman Allah kepada umat. 他就是派了很多的这些教师的教导百姓会这个真理。 Ada 2 pasukan yang dikerah atau diutusnya untuk mengajar seluruh umat Tuhan. 在这里呢，他就是派了两队人士来去帮助百姓。 Pertama, pasukan yang terdiri dari para pembesar. 第一个就是臣子的这一队人， Seperti Ben-Hail, Obadza, Zakaria, Netanel, dan Mikah. 有的是这个亥以勒、俄巴底、撒迦利亚、拿单叶，还有米盖亚。 Pasukan yang kedua terdiri dari orang-orang Lewi. 第二队的人就是利未人， Semaya, Nitanya, Jebaza, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia bersama Elisama dan Yoram, para imam. 就是他们这利未人呢的名字就是如下：司玛雅、尼坦雅、西巴提亚、亚撒黑就是斯米拉莫、约拿丹、亚多尼亚、多比亚、陀巴多尼亚、以利萨玛，还有这个约兰。 Jadi 2 pasukan ini bergabung untuk memberikan penyuluhan rohani kepada umat Tuhan. 两组人合作一起，就是要灌输正确的道理给百姓。 Tindakan pembaharuan Yosafat ini telah melahirkan keinsafan rohani. 这约沙法所做的这个宗教改革呢，就是能够从百姓当中呢产生了这个悔改。 Ini kita dapat lihat di ayat 10. 从第10节能够看得出， Dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 10. 就是在历代志下17章的第10节那里。 Kemudian pengakuan dari bangsa asing ayat 11. 11节就是看得到，就是外邦人的这个公认。 Dan ayat 12 hingga 19 ialah peningkatan kesejahteraan dan kedaulatan negara. 那么12节到19节又说到这个国家的兴旺。 Ada satu peribahasa yang berbunyi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 一个比喻就是说呢，这个果子呢掉下的位置呢和树不远。 Peribahasa ini menggambarkan bahwa seorang anak itu tidak akan berbeza jauh dari orang tuanya. 这个意思就是说呢，一个孩子呢和他的这个长辈呢不会差别的太远， Namun boleh juga berlaku pengecualian. 可是也会有可能性。 Ada orang yang sangat berhasil ketika dia menjadi buah yang jatuh amat jauh dari pohonnya. 有的人呢，就是他非常的成功，就是他就是掉在的地方呢与这个树很远。 Artinya hidupnya berbeza dari kehidupan orang tuanya. 意思就是说呢，他的生活呢和他的老人家呢不一样。 Yosafat dia melakukan banyak hal yang benar di mata Tuhan. 约沙法呢，就是做了在神的眼里呢是对的事。 Sebagai pemimpin bangsa, ia mengelola negaranya dengan begitu baik. 就是他就是能够治理他的国家非常的好。 Dia juga tahu batas-batas kekuasaannya. 他也晓得他的这个国家的这个限度。 Karena itu ia menyerahkan tugas mengajar hukum Tuhan kepada orang yang tepat untuk tugas itu. 因此呢，他把这个重任呢，就是真理的教义呢，交给了对的人士。 Maka Tuhan memberkati usaha Yosafat itu. 因此呢，神就祝福了约沙法的这个努力。 Tuhan memberkati dengan menaruh rasa takut kepada Yehuda di dalam hati
jiran-jiran atau musuh-musuh mereka. 就是神呢，就使这个他的国家的这个邻国的人士呢，对他的犹大国有一种这个敬畏惧怕的心， Sehingga orang Filistin, orang Arab pun menyerahkan upeti kepada dia. 甚至呢，这个邻国呢，包括阿拉伯人呢，都给这个犹大国呢一种公平。 Sebenarnya kalau kita melihat sejarah raja-raja sebelum Yosafat, 要是我们观察约沙法王之前的这些诸王的事件的话， tidaklah baik karena sering ya mereka atau raja-raja itu jatuh di dalam kesalahan. 其实呢，故事呢并不好，因为呢这些王呢都毁在自己的错误当中。 Jadi kisah ya Raja Yosafat ini memberikan suatu nafas yang baru, suatu yang segar kepada kerajaan Yehuda. 因此呢，约沙法的出现呢，给这个犹大国一种新的生命。 Baik. Yang ketiga, 第三点， Yosafat ini mengandal atau bersandar kepada Tuhan. 这约沙法呢是依靠神的王。 Mari kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 20 我们请看历代志下的第20章 ayat 1 sampai ayat 3. 第1节到第3节。 Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ayat 2. 2节， Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Idom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. 3节， Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Selama dia bersandar kepada Tuhan, 就是在他依靠神的当儿， dia melihat mukjizat Tuhan selalu terjadi di dalam hidupnya. 他经常就是看到神的大能显现在他的生活里面。 Ketika orang Moab, Amon, dan orang Meunim datang menyerbu, 当摩亚人、亚门人又有乌尼人来去攻击他的时候， Yosafat mencari Tuhan. 约沙法寻求神， Dia berdoa dan berpuasa bersama seluruh rakyat Yerusalem. 他和众百姓一同来去进食祷告。 Akhirnya Tuhan pun bertindak secara ajaib. 后来呢，神就以奇妙的方式来去就是帮助他们。 Secara ajaib ya bangsa Yehuda dapat mengalahkan musuh-musuhnya tanpa berperang. 就是没有透过打仗，这个犹大国呢就能够战胜了这个敌人， Karena Tuhanlah yang berperang bagi mereka. 因为呢是神亲自为他们打仗的。 Jadi Yosafat menyadari bahwa tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. 因此呢，约沙法晓得，如果不是神，他算不了什么。 Oleh itu ketika dia menghadapi masalah 当他患难的时候， atau dia harus membuat keputusan, 或是说他必须要采取做决定的时候， dia selalu ya bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum bertindak. 他一定会先就是为了神，后来才做这个行动。 Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan 他完完全全的去相信神， dan dia menuruti kehendak Tuhan 他顺服神的这个旨意， karena dia sadar segala sesuatu itu ada di bawah kendali Tuhan. 因为呢，他知道所有的一切呢都有神的美好的旨意。 Lalu bagaimana dengan kita saudara dan saudari? 那么弟兄姊妹们，我们又如何呢？ Bagaimana reaksi kita di dalam menyambut krisis? 我们在接受这个纠纷的时候是如何做决定的呢？ Dan sewaktu kita harus membuat keputusan. 我们一定要做这个决定。 Belajarlah seperti Raja Yosafat 我们应当效法学习这个约沙法王一样， yang selalu mencari dan meminta petunjuk dari Tuhan sebelum membuat 就是 keputusan. 他在做决定之前呢，时常来去寻求神的旨意。 Sertakanlah Tuhan di dalam perencanaan dan dalam mengambil keputusan. 在我们做决定之前呢，必须要得到神的同在。 Jangan kita bertindak sendiri. 我们不要自作聪明， Seolah-olah kita lebih kuat atau lebih tahu dari Tuhan. 就是自以为比神还要厉害。
baik dalam perkara-perkara besar maupun dalam perkara-perkara yang kecil. 即使是大事都好，小事都好， Kita libatkanlah Tuhan di dalamnya untuk menyelesaikannya. 我们一定要有神的同在来去解决。 Sewaktu kita merasa tidak berdaya 当我们无能为力的时候， atau kita tidak mampu melakukan sesuatu, 或是说我们真的是很无奈的时候， mintalah hikmat dan pertolongan Tuhan. 我们应当祈求神的赐给我们智慧， Ataupun pada waktu kita bingung, kita keliru untuk memilih jurusan ataupun university untuk kita belajar, 比如说呢，我们就是懵了做不到决定要选哪个读哪个科好选哪个大学读都好， ataupun kita ragu-ragu apakah kita masih perlu tetap bekerja di dalam syarikat ataupun dalam perusahaan itu, 或者是说我们就是做不到决定，说是否应当还继续逗留在那个公司都好吗？ bukan hanya untuk hal-hal sekuler seperti ini saja, 并不只是单单在这方面的事上而已， juga untuk hal-hal yang rohani. 包括我们的属灵的问题。 Seperti mungkin waktu kita mengadakan pemilihan EJK gereja yang baru, 比如说呢，我们在就是拣选新的教会委员的时候， atau ada rancangan untuk membeli tanah, 或者是说呢有计划的去购买一片新的一块地， ataupun mau membeli bangunan ya untuk gereja yang baru dan sebagainya. 或者是说呢要购买一栋楼，就是为教会的用途是等等。 Sebelum kita membuat keputusan, kita harus terlebih dahulu berdoa. 在我们做决定之前呢，必须要祷告。 Apa pendapat Tuhan mengenai rencana-rencana ini? 神对我们的这个计划有否意见呢？ Apakah dia berkenan atau tidak? 神是否喜悦悦纳呢？ Yang sangat penting, jangan kita memaksakan kehendak kita. 最重要就是说，我们不要勉强自己的意思。 Tuhan tahu yang terbaik. 神知道最美好的。 Jika Yosafat yang kedudukannya begitu tinggi mahu merendahkan diri di hadapan Tuhan, apalagi kita. 要是约沙法他是一位王，这么崇高的地位，懂得谦卑在神的面前，更何况是我们呢？ Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. 没有神的同在，我们无法做任何的事情。 Sebab segala sesuatu yang terjadi dan yang kita peroleh itu adalah atas kasih karunia Allah. 这是因为呢，所有一切的发生，我们所拥有的一切呢，都是神所赐给的。 Jadi kalau mau berhasil, kita harus menuruti kehendak Tuhan. 要是有好的收成的话呢，必须要顺服神的真理。 Baik, yang keempat, 第四点， karena Yosafat hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. 这是因为呢，约沙法呢的生活是跟随大卫王的脚踪。 Di antara 39 raja di Yehuda Selatan dan Israel Utara. 就是在他的国家南北朝之间呢， Raja-raja yang menerima merit atau pujian bahwa ia telah mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, hanya ada 3 raja saja. 说到呢，他得到这个国的王呢得到称赞呢，只有3位王， Yaitu Raja Hizkia, 西西家王， Raja Yosia, 这个亚哈谢王， dan yang ketiga Yosafat. 第3位就是约沙法王。 Kita baca di 2 Tawarik pasal 17 ayat 3. 我们请读历代志下17章。 2 Tawarik 17 ayat 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. 历代志下17章3节，耶和华与约沙法同在，因为他行他主大卫初行的道，不寻求巴力。 Jejak yang dahulu dari Daud itu menunjuk keadaan sebelum Daud jatuh dalam dosa. 就是他行他主大卫初行的道，就是说他还未犯罪之前， Yaitu pemerintahan awal Daud yang diawali dengan hidup takut akan Allah dan jujur. 就是当大卫王还是敬畏神的时代。 Artinya Yosafat ini dia telah menjalani pemerintahan dengan takut akan Allah dan jujur. 因此呢，告诉了我们约沙法呢，就是行了敬畏神的生活。 Raja Yosafat ini terkenal sebagai seorang raja yang saleh
yang mengikuti jejak kesalehan Daud nenek moyangnya. 这约沙法王呢，就是非常的出名，就是他懂得了去行他主大卫出行的道。 Kesalehan Yosafat ini terlihat ketika dia tidak menyembah Baal seperti yang diperbuat oleh raja-raja Israel. 就是他非常的出名，就是他懂得了去虔诚，他不寻求巴力，就是好像这个他之前的这些诸王一样。 Kesalehannya juga dapat dilihat apabila dia merobohkan semua bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. 就是他的虔诚能够显现得出，就是在他就是废除所有拜偶像的这个祭坛。 Kesalehannya juga dapat dilihat ketika dia bersama dengan Yoram, raja Israel, pergi berperang melawan bangsa Moab. 同时呢，他的他的敬虔的非常能够显现，就是他和以色列王一同去攻打这个外邦族。 Jadi pada waktu mereka kehabisan air, 当他们缺水了， mereka meminta petunjuk Tuhan dari Nabi Elisa. 就是他们透过以利撒先知来去求告神。 Tapi pada awalnya Nabi Elisa tidak mau, 可是起初呢，以利撒他不要， tidak bersedia untuk menolong. 他没有准备好了去帮助。 Tetapi akhirnya Nabi menolong 后来呢，先知帮忙， karena Raja Israel itu ditemani oleh Raja Yosafat. 这是因为呢，以色列王呢有这个约沙法王的同在。 Jadi karena ada Yosafat, maka barulah Nabi ya menolong Raja Israel itu. 因此呢，凭约沙法王的存在呢，也先知才愿意来去帮忙。 Kesalehan Raja Yosafat ini tetap dikenang bahkan setelah dia meninggal dunia. 这约沙法王的这个虔诚呢，一直得到众人的来去顾念，一直到他死亡为止。 Ini dapat dilihat dari dua peristiwa. 能够从两个事件来去看得出。 Pertama, 第一， sewaktu Yoram, anak Yosafat, menggantikannya sebagai raja. 就是当约兰，就是他的儿子来去续位的时候， Anaknya ini hidup dalam dosa penyembahan berhala. 这约沙法的儿子呢，活在最终他是拜偶像的。 Anak ini durhaka membunuh semua anak-anak Yosafat yang lain. 这个儿子呢，非常的叛逆，他杀了这个约沙法其他的孩子。 Jadi anak ini ya dikatakan dia tidak hidup saleh seperti ayahnya Yosafat. 因此呢，他的儿子呢，约兰呢，被说到他活得不圣洁，不像他的父亲一样。 Yang kedua, 第二， ketika Raja Ahazia ya Raja Yehuda mati, 当这个亚撒谢王的时代， raja ini tetap dikuburkan secara baik. Secara baik, tetap dikuburkan secara baik. 他就是以很好的这个状况来去被埋葬， Yaitu secara layak sebagai raja lah. 就是以王的身份是有资格的。 Sebenarnya dia raja yang jahat. 其实他是一位坏的王， Tetapi dia dikuburkan secara baik juga. 可是他也是被很好的情况来去被埋葬， Hanya karena dia adalah cucu Yosafat. 只因他是约沙法的孙子。 Jadi ini menunjukkan benar-benar ya Yosafat itu seorang yang saleh kepada Tuhan. 因此呢，很明显地看得出，就是约沙法呢是一位敬畏对神很虔诚的王。 Hasilnya sama seperti Allah menyertai Daud, Allah juga menyertai Raja Yosafat. 结果呢，神同样的祝福了大卫王，同样的也帮助了这个王。 Yang kelima, 第五， Yosafat semakin lama semakin kuat. 约沙法呢日渐强大， Karena Yosafat hidup dengan menuruti jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan tabah hati. 这是因为呢，约沙法以刚强的心顺服神指示给他的道路来去度过他的生活。 2 Tawarik 17 ayat 6. 历代志下17章的第6节， Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. 他高兴遵行耶和华的道。 Tabah hati di sini dalam bahasa Ibrani-nya berarti segenap hati
ataupun mengumpulkan hati. 就是他尽心尽力、全心全意的意思。 Ini berarti dia melayani Tuhan bukan dengan kepala saja. 意思说呢，他不只是外表上来去顺服神， Melainkan dia mencari Tuhan dengan mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan Tuhan. 而是他按照神的指示来去Yeah. 真的寻求神。 Seperti menghapuskan berhala-berhala, 比如说呢，就是除掉一切的这个丘坛 menghapuskan segala bukit pengorbanan. 还有这个木偶。 Sebenarnya hal ini sangat susah. 其实这个事情做起来非常的难。 Kalau kita lihat ya sejarah raja-raja Yehuda yang baik pun tidak pernah melakukannya. 要是我们就是查考别的这个国王，他们都不能够做到。 Dia juga telah mengutus ya pengajar-pengajar ke seluruh negeri untuk mengajar firman Tuhan. 同时呢，他也招了他的国内所有的这些教师来去教导百姓关于这个真理。 Dia tidak hanya mengirim imam atau orang Lewi saja, 他不仅仅只是派了这些利未人，还有祭司 tapi 人， pembesar-pembesar juga. 包括这些大臣， Bukan ahli yang mempelajari Alkitab, 不是就是深入查考圣经的人。 tapi inilah ya kesungguhan Yosafat itu. 这是约沙法的这个努力。 Yang keenam, 第6点， dia seorang yang rendah hati. 他是一位谦卑的人。 Yosafat adalah anak dari Asa Raja Yehuda. 约沙法呢是犹大王的犹大帝的这个子孙， Dia seorang raja yang rendah hati. 他是一位谦卑的王。 Kita dapat melihat kerendahan hati Yosafat ini melalui beberapa peristiwa. 我们能够透过几个事件来去看得出这个约沙法的谦卑的心。 Pertama, 第一， ketika Ahab Raja Israel mengajak Yosafat untuk merebut kembali Ramot Gilead. 就是当这约沙法王被邀请来去夺回这个基列拉莫地的时候， Karena Ramot Gilead jatuh di tangan Raja Negeri Aram. 因为呢这个基列拉莫地呢是落在亚兰国的手中。 Yosafat tidak serta-merta menyetujui ya cadangan itu. 这约沙法呢没有就是即刻来去答应， Melainkan dia mau bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. 而是他首先要问过神。 Dia juga lebih mempercayai perkataan Nabi Tuhan, yaitu Mikah, daripada perkataan Nabi-Nabi Ahab. 就是约沙法王呢比较相信神的使者先知所说的话。 Kedua, 第二， dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. 在列王记下的有记载到， Ketika Yoram membawa Yosafat membantunya melawan Moab. 就是当约沙法被邀请来去攻打摩亚地的时候， Yosafat sekali lagi meminta petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa. 同样的约沙法呢透过神的先知以利撒那里得到帮助。 Ketiga, 第三， ketika Bani Moab dan Bani Amon bergabung untuk melawan Israel. 就是当这个摩亚和这个另外一个国就是要合作来去攻打约沙法国的时候， Pada waktu itu Yosafat merasa sangat cemas 当时约沙法感到非常的焦虑， dan ketakutan 非常的惧怕， sebab Bani Moab dan Bani Amon yang bersekutu bergabung lagi dengan Bani Edom yang merupakan sebuah laskar yang besar. 因为呢，以东国和摩亚还有另外一个国就是合作起来，力量非常的大。 Yosafat merasa tidak mampu untuk menghadapi mereka. 约沙法王觉得就是不能够战胜他们， Maka dia memutuskan untuk mencari Tuhan. 因此呢，他就决定来去寻求神。 Bahkan dia menyerukan kepada seluruh orang Yehuda berpuasa untuk meminta pertolongan dari Tuhan. 因此呢，他就吩咐了众百姓一同来去进食祷告就是祈求神的帮助。 Dalam doanya dia mengakui kekuasaan, keperkasaan dan kedaulatan Allah. 在他的祷告里面呢，他承认了神的大能力， Dan
Dia juga mengakui ketidakberdayaan ya menghadapi laskar yang begitu besar itu. 在祷告里呢，他同样的承认了他无能为力来去面对这么庞大的这个敌人。 Oleh karena itu dia dan segenap orang Israel atau Yehuda itu sangat bersandar kepada pertolongan 因 Tuhan. 此呢，在他的祷告里面呢，能够看得出他和众百姓呢非常的依靠神。 Walaupun Yosafat adalah seorang raja, 即使约沙法是一位王， tetapi dia mahu merendahkan diri di hadapan Tuhan 可是他愿意的在神面前来去谦卑， dan mencari petunjuk dari Tuhan. 然后就是要得到神的指示和帮助。 Jadi kita harus ya mencontohi seperti Raja Yosafat. 因此，我们今天呢，应当效法约沙法的榜样。 Raja Yosafat menjadi raja Yehuda menggantikan Asa ayahnya. 这约沙法王呢，就是续位，就是他的先故父亲亚撒王。 Yosafat hidup diperkenankan Tuhan. 约沙法的生活呢，蒙神的这个悦纳， Nah, karena dia tidak menduakan Tuhan dengan ilah-ilah ya dimanapun. 这是因为呢，他无论在何处都好，他没有就是敬拜别的神。 Nah, Yosafat hanya ya bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan. 约沙法单靠天上的神作为他独一的神。 Nah, sementara dahulu ayahnya Raja Asa pernah pula ya bersekutu dengan Aram yang dibenci Tuhan. 就是反而呢，他的父亲呢亚撒王呢，曾经和这个亚兰，就是神憎恨的人来去合作。 Yosafat juga memperhatikan kehidupan rohani rakyatnya. 同样的，约沙法王也观察他的众百姓的生活。 Dia telah mengutus ya pembesar-pembesar orang Lewi, para imam untuk mengajar firman Allah kepada mereka. 他就派了他的这些利未人、先知还有大臣来去，就是教这些百姓关于这真理。 Secara keseluruhannya, 整体来说呢， kepribadian, rendah hati, dan tabah, 这个内在的这个个性还有谦卑的心， serta reformasi keagamaan yang dilaksanakannya, 还有他所做的这个宗教改革都好， dan kepercayaannya yang teguh kepada Tuhan 还有他对神的坚固的信心， telah menyumbang kepada kekuatan Raja Yosafat yang luar biasa. 因此呢，帮助了他成为一个非般强大的国王。 Semoga kita dapat menjadi seperti Raja Yosafat ini, 但愿我们能够同样变成像约沙法王一样， di mana semakin lama menjadi semakin kuat, 那就是能够日渐强大， bukan menjadi semakin lama semakin lemah pula. 而不是日渐软弱。 Semoga perkongsian firman Tuhan ini dapat membangun iman rohani kita. 愿这道理分享呢，能够造就各位的灵性。 Perkongsian sampai di sini. 正道到此， Seterusnya mari kita puji Tuhan. 接下来我们唱诗赞美神， Kidung 168. 赞美诗168首。 Amen.
berdoa akhiri kebaktian kita. 接下来呢，我们将一同祷告来结束今天的聚会。 Bersyukur atas segala berkat Tuhan dilimpahkan kepada kita. 感谢主赐下给我们美味的丰盛恩典。 Dan tentunya kita tidak habis-habis terus memohon perlindungan Tuhan. 当然，我们不停的祈求祷告真神的看顾和带领。 Kita mendoakan ya bagi perkembangan kemajuan gereja. 在祷告里呢，也为教会的进展代祷。 Kita juga mendoakan bagi keadaan dunia kita ya yang belum lagi begitu pulih daripada pandemik. 在祷告里呢，同样的也为世界的这个疫情代祷。 Di mana ada tempat-tempat yang semakin meningkat ya jumlah case jangkitannya. 就是有的地方呢，这个病例呢不断的攀升。 Dan ada lagi yang terbaru yang kita ketahui yaitu cacar monyet. Ya. 最新的消息我们得知，就是有的是这个猴痘病。 Marilah kita membantu doa bagi saudara dan saudari kita yang tidak sehat. 在祷告里呢，也为身体欠安的弟兄姐妹们代祷。 Tuhanlah yang akan memberikan damai sejahtera, ketenangan, ketabahan kepada mereka. 愿真神呢祝福医治他们。 Mari kita sama-sama sehati berdoa. 同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panjatkan doa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Syukur puji Tuhan, kebaktian kita pada kali ini sampai di sini. 感谢主，今天的聚会到此结束为止。 Tuhan memberkati, kita berjumpa lagi. 愿神祝福大家平安再会。 Haleluya.